Sebab kalau tak, macam mana you nak assignkan siapa dapat tajuk mana kan? Faham. Okay. Bagi nanti kita orang settle kan untuk pembagian. Okay. Nanti WhatsApp kepada saya. Baik. Okay, group tu pakai group lab pun tak apa, tak payah susah yang lain. Baik doktor. Okay, kita teruskan dengan topik ni, drag and lift. Okay, so topik ni sangat simple berbanding yang lain-lain lah. Tapi bila exam kadang-kadang topik ni student tak suka nak jawab sikit. Cuma you all bila dah open book, saya rasa kalau saya berada di tempat korang, saya akan menjadikan ni adalah topik ni lah, topik yang paling pasti saya jawab lah. Simple sangat dia punya solution dia, macam mana pun satu cara je lah, sebab equation ni ada satu equation untuk sebanyak-banyak slide ni. Okay, ni objektif, you all boleh baca sendiri nanti. So dia cerita tentang external flow. First kita faham dulu apa dia external flow, okay. First kali, dalam apa yang you belajar daripada awal hingga akhir, kita ada belajar beberapa topik. Topik ni menentukan macam mana you nak solvekan situation yang you alami dekat alam ni. Okay, daripada awal first kali kita belajar adalah fluid and static. Okay, fluid and static adalah fluid tak bergerak kan. So apa-apa yang you consider tak bergerak, okay, itulah cara analisisnya. Second, kita belajar tentang pipeline, Bernoulli kan. So Bernoulli function adalah tentang pipeline. Apa-apa dalam pipeline, dia bukan menggunakan Bernoulli. Saya tak pasti saya dah beritahu you all atau tidak. Syarat dia adalah kalau katakanlah untuk pipeline tu adalah closed compound. Jadi kalau katakanlah pipe tu separuh ada air, separuh lagi ada udara, tak boleh digunakan Bernoulli. Kalau katakanlah pipe tu memang air saja, okey, kita boleh guna Bernoulli. Dalam pipe tu, dalam ducting ada udara saja, okey, kita boleh guna Bernoulli. Tapi kalau katakanlah 2 layer of fluid, Bernoulli tak boleh digunakan di situ. And then luar daripada pipe, external flow. Ni adalah apa yang kita belajar pada hari ini lah. Dan minggu depan anda akan belajar final topik, iaitu open channel flow. Open channel flow tu adalah situasi di mana satu layer adalah solid dan at least satu layer adalah fluid dan juga at least satu layer adalah liquid. Another fluid. Okay, contohnya kalau katakanlah aliran dalam air dalam pipe, tapi separuh je ada air, separuh tak ada air. Okay, yang tu adalah topik minggu depan. Sungai, topik minggu depan. Banjir, air macam mana air berjalan dalam banjir, itu semua sekali adalah topik pada minggu hadapan. Okay, external flow, the drag acting on an automobile, power line, trees, underwater pipeline, the lift developed by airplane wings, upward and draft of rain, snow, hail, and dust particle in the high winds. So semua sekali ni adalah tentang cerita tentang drag yang anda akan belajar pada hari ini. Okay, drag, the first flowing fluid exert on a body in the flowing direction. In general, drag is due to the combined effect of pressure and wall shear force. Okay, so drag ni ada 2 faktor utama. Yang pertama adalah pressure, yang kedua adalah shear force. Ni adalah rumus untuk satu bab ni. F, force kan, drag force F equal to CD 1/2 rho V square S. Yang dah nampak dekat sini, dia bukan P tapi dia adalah density. Pointer option, laser pointer. Okay. Mana ni? Okay, ni. Ni adalah density. Ni bukanlah P, bukan tekanan. V, velocity. Dan juga S adalah tentang frontal area. Ataupun AS ni sebenarnya adalah area yang kita ambil berat dalam perbincangan kita. Kalau anda nak ambil berat tentang A pada bahagian hadapan, A ni adalah A pada bahagian hadapan. Kalau katakanlah lori ni kena angin daripada sebelah tepi, tu adalah A dia. Dan sebagainya lah. Okay, faktor efek drag and lift. First kali adalah density of fluid. Ini okay. Density, upstream velocity, size, shape and orientation of the body. Ini semua sekali adalah untuk masukkan ke dalam equation yang di sini. Okay, so maksudnya CD adalah tentang bentuk dia, 1/2 rho, density, V, velocity dan juga S adalah cerita tentang area yang terlibat. Okay, example yang pertama, kalau katakanlah di eksperimen, kalau katakanlah kita nak buat nak cari drag force untuk anything lah. Kalau katakanlah anda buat airfoil ke, anda buat kereta ke atau sebagainya, dia akan masuk ke wind tunnel untuk pastikan berapakah CD dia, coefficient of drag dia. Okay.
saya bacakan soalan. The drag coefficient of a car in a design condition at 1 atmosphere, 70 degrees C, density 12 kg per meter cube and 96.5 km per hour is to be determined experimentally in a large wind tunnel in a full scale test. The frontal area of the car is 2.07 meters square. If the force acting on the car in the flow direction is measured to be 305 Newton, determine the drag coefficient of this car. Okay, so ingat tadi rumus dia apa? FD equal to CDA rho V square over 2. Okay. Bila dia minta kat sini adalah drag coefficient, maksudnya apa yang diminta adalah CD. Jadikan CD main equation. CD equal to, okay, kita ubahlah location untuk FD, A dan sebagainya kan. So CD equal to 2FD over rho A V square. Masukkan je nilai 2FD. FD ni daripada mana? Daripada berapakah force yang dimension. Kat bawah ni rho untuk udara adalah 12 kg per meter cube, and then A 2.07 diberi kat soalan, dan last sekali adalah V. So V ni macam mana? Mana dapat? V kat sini adalah 96.5 km per hour, convertkan kepada meter per saat. Okay, dapatlah jawapan dia 0.916. CD ni dia tak ada nilai, dia tak ada unit. Okey, sekali lagi anda lihat kat sini soalan akan diberi dalam kilometer per hour. Dalam exam pun saya sangat rajin beri anda unit yang tak sama dengan SI, sebab untuk membolehkan anda convert. Dapatlah saya beri markahan. Okey, jadi dalam exam pastikan anda tukar setiap unit ke dalam SI baru anda masukkan ke dalam equation. Sir, laju tu laju apa Laju apa dia? V tu kelajuan apa Kelajuan udara yang dimasukkan. Okey, ni sebenarnya gambar dia lain, lepas tu orang buat soalan lain tu jadi macam tu. Sepatutnya dipadamkan sebelah ni lah. Dalam wind tunnel ni, objek anda dia akan letakkan, dan lepas tu satu lagi adalah udara akan dimasukkan gerakkan ke dalam sistem dengan kelajuan yang kita request lah. So kalau katakan kita request 96.5, fan tu akan blowkan udara dengan laju 96.5 km per hour. Jadi bila angin bertiup dan lepas tu ada satu dia berbagai-bagai cara lah. So satu cara kalau katakanlah ni macam dia terus tarik ke depan dan dia dapatkan berapa force dia kan. Satu lagi cara adalah dia sangkutkan benda ni pada satu tiang. Okay, bila dia sangkut pada satu tiang, objek ni akan ke belakang lah kan bila dia kena velocity udara macam tu kan. So disebabkan tu ada force pada tiang di bawah ni yang membolehkan yang akan yang akan dragkan kereta ni ke belakang. So tu adalah drag force yang dikira. Okay, faham Okay, next. Berkenaan drag, tadi saya ada beritahu drag ni ada dua komponen utama, iaitu pressure dan juga friction. Okay, jadi ada bahagian yang kena pressure dan ada bahagian yang kena friction. Drag acting on a flat plate parallel to the flow depend on the wall shear only, dia akan mengalami friction drag. Okay, kalau katakanlah ada objek, anda letak papan kat luar, tiba-tiba decline okay, tiba-tiba ada papan ada papan anda letakkan dekat dengan tengah-tengah padang, lepas tu angin flow kat dia, berapa drag force pada papan tu adalah berdasarkan kepada friction drag pada dia. Ataupun okey, satu lagi keadaan adalah kalau katakanlah macam papan tanda kan. So bila papan tanda tu, berapakah drag force pada dia? Dia adalah disebabkan oleh yang B ni. Force acting on the flat plate normal to the flow depend on the pressure only. Okay, ni adalah keadaan bila dia acting pada dia adalah angin tu adalah kena depan daripada surface tu. Okay, sebagai contoh, kalau katakanlah kereta api, yang drag disebabkan oleh pressure adalah permukaan depan kereta api. Okay, yang ni permukaan depan ni lah. Tapi permukaan sisi dia akan nak kena friction drag. Okay, jadi ada dua equation yang anda kena kira dalam situasi dia adalah sebagai kalau dia ada kereta api, kereta atau sebagainya. So yang membezakan adalah kita guna equation yang sama. Ada tak selepas ni cerita tentang equation? Okay, equation dia sama je. CD friction
FD over 1/2 rho V square. Ataupun anda nak kira FD untuk friction, FD equal to CD 1/2 rho V square. Untuk tentang pressure pun sama juga. FD sama dengan CD 1/2 rho V square over E, V square time E. Okay. Equation dia sama, cuma kita kena kira dua kali sebab CD untuk bahagian friction, dia nilai dia lain dengan CD untuk bahagian CD untuk bahagian pressure untuk yang kena daripada bahagian depan. Okey, jadi kalau katakanlah total CD, dia adalah CD yang disebabkan oleh friction dan juga form. Maksudnya adalah yang kena pada bahagian depan daripada kenderaan. Okey, friction drag, kita akan ada kalau katakanlah untuk dapat ikut situasi objek, di manakah dia yang dominan adalah berdasarkan kepada lebar dan juga panjang objek tersebut. Kalau katakanlah objek itu sangat-sangat nipis tapi dia parallel to the flow, tak ada drag form tapi dia adalah skin friction. Okay? Dia yang kena adalah daripada tepi kan. So dia ada 100% drag dia adalah disebabkan oleh shear friction. Kalau katakanlah dia ada dua-dua sekali, dia ada lebar dan juga dia ada panjang. So kat sini dia adalah berdasarkan kepada combination yang antara dua. So kalau D over L, dia punya lebar dia adalah menghampir kosong. So kat situ form drag dia kurang dominan tapi skin friction dia adalah dominan. Tapi kalau dia adalah sama, lebar dan juga panjang, dekat sini dia bertukar menjadi yang dominan adalah form drag ataupun pressure dia yang kena pada bahagian depan daripada pressure yang kena bahagian sisi. Kalaulah dia macam papan tanda dan angin flow di hadapan dia terus kepada dia, dekat sini form drag akan jadi dominan dan tiada langsung drag disebabkan oleh skin friction. Kan kat tepi ni sangat-sangat ni kan, sangat kecil, jadi kita abaikan kat sini. Okay, effect of finite number on the friction and form drag. Okay, so sama macam sebelum ni. Friction ni akan memberi pengaruh yang besar tentang nilai CD tadi. So kalau contoh kat sini, kalau pada short track dia adalah 1.45, kalau speedway dia adalah 0.75. Okay, sama juga macam kadar-kadar yang lain lah. So, okay, saya terus pergi kepada ni. Okay, satu elemen yang penting untuk kita tahu juga adalah tentang flow suppression. Flow suppression ni actually dia just teori untuk anda faham tentang kenapakah pressure drag ni berlaku. Flow suppression adalah phenomenon where the suppression of cars from road. Okay, ini adalah analogi yang paling mudah sekali lah. Okay, kalau katakanlah macam lori ni, apa yang berlaku? Bila dia dengan hal laju tinggi dan kemudian sudden change in the track kan. So apa yang berlaku adalah dia lift daripada road tersebut. Maksudnya dia tak sentuh terus ke perjalanan tu tapi dia boleh dia melompat dari situ. Tapi kalau katakan dengan hal laju perlahan, apa yang berlaku adalah dia ikut track. Okay, keadaan ni sama juga dengan air. Pada slow speed, the wheel kan, the air still in contact with the road, with the track. Pada high velocity, the wind is too fast to follow the track and takes and losing contact with the track. Ini adalah contoh dia. Okay, so kalau katakanlah ada suatu objek sudden change, pada ketika ni dia akan ada satu suppression point. Dia tak terus pergi kepada sini tapi dia akan sampai dia akan lalu pada certain distance from the track. Keadaan ni akan menyebabkan ada satu wake region. Wake region ni adalah di keadaan di mana udara seakan-akan tidak bergerak di belakang objek tersebut. Okay. Dan kat sini dia akan menambahkan shear pada objek tersebut ataupun dia akan menyebabkan pressure pada bahagian depan tu bertambah nilai dia. Okey, sebab itulah kalau katakanlah kita anda lihat dalam jadual dekat bawah, ni ada satu contoh. Kalau pada satu objek dengan lebar dan juga panjang yang berbeza, anda akan dapat lihat nilai CD dia adalah berbeza berdasarkan kepada nisbah berkenaan. Kalau katakanlah objek tu D over L dia adalah sangat-sangat rendah. Okay, D over L maksudnya lebar dia over length,
dia adalah sangat-sangat rendah. So dalam keadaan ni pressure yang ada pada dia adalah disebabkan oleh friction drag, kan? Sebab benda ni panjang, jadi friction drag akan jadi dominan. Pressure drag akan jadi less. Tapi bila kita totalkan, kita dapat satu nilai tertentu. Kita ubah nilai D over L, okey, nisbah dia kita ubah sampai satu point di mana nisbah pressure drag dan juga friction drag akan jadi satu value yang sama. Okey, dan ni adalah kawasan di mana pressure drag dia adalah sangat-sangat rendah. Okey, tapi kalau katakan kita teruskan dengan objek yang di mana D dia adalah lebih besar daripada L, pressure drag dia akan meningkat yang menyebabkan total drag dia akan meningkat. Okey, drag coefficient of common geometry. Macam mana kita tahu drag coefficient ni? Cara pertama adalah kita test kat wind tunnel. Tapi disebabkan engineer, takkanlah setiap objek kita kena test kat wind tunnel kan? Jadi dia buat dengan satu jadual kepada anda untuk membolehkan anda analisis apa je objek yang ada. Contohnya kalau katakan objek itu adalah totally sphere, CD dia equal to 24 over LE. Kalau dia hemisphere, CD dia equal to 22.2 over LE. Kalau dia adalah circular disc, macam papan tanda, nilai CD dia adalah 20.4 over LE. Kalau dia circular disc parallel to the flow, CD dia adalah 13.6 over LE. Dan begitu juga yang lain-lain lah. Okay, anda boleh lihat di sini, kalau dia adalah macam square root, circular root, nilai CD dia ada berdasarkan kepada sama ada dia laminar ataupun turbulent. Okay, objek empat segi, thin square, cone atau sebagainya. Okay, nilai CD dia adalah berdasarkan kepada keadaan pokok, papan tanda, empat segi, okay, dan sebagainya lah. Untuk orang berdiri, bikes atau sebagainya. Van pada bahagian depan, pada bahagian kiri, tak ada ni pada bahagian depan. High-rise building pun ada nilai CD dia masing-masing. Okay, kita pergi pada satu contoh. In a location where the wind velocity is 60 km per hour, air density is 1.225 kg per meter cube, determine the drag force acting on a man in a standing position. B, rectangular plate. Okay, ada dua objek lah. First sekali adalah man in a standing position. Okay, kita cuba selesaikan untuk A kat sebelah kiri. Equation saya beritahu tadi, FD equal to CD 1 over 2 O V square A. Okay, ni adalah tentang force drag. Okay, untuk situation sebelum tu 60 km per hour, macam ni kita nak convert? Okay, 60 km per hour time 1 hour is 3,600 time kilometer, 1 kilometer is 1,000 meter. Jadi 60 over 3.6 sama dengan berapa? 60,000 bagi dengan 3,600. Boleh sesiapa yang ada kalkulator tolong kirakan sekejap. $16.67. Okay, thank you. 16.67 meter per saat. Okay, ingat semua sekali kita convert dia kepada meter per saat unit kita. Okay, so FD equal to CD 1 over 2 OV square over 2, dan V anda dah dapat, density anda dah dapat, dan ketiga adalah tentang A. Dia berapakah dia area untuk orang tersebut. Okay, so yang ni tak ada area pula. Saya okay, tak, orang memang dia tak perlukan A kan. Okay, jadi untuk situasi pertama A, kita kena dapat berapa nilai CD kan. Okay, jadi kita pun pergi kepada gambar ni. Sorry, soalan dia adalah tentang man in standing position. So man in a standing position, dia beri kepada anda adalah CDA equal to 0.84 meter square. CDA, okay, dalam keadaan ni adalah dia dah masukkan nilai CD time A untuk manusia, average manusia dalam keadaan standing position. Jadi untuk soalan sebelah ni, kita tahu kat sini adalah CDA dia adalah sama dengan 0.84
0.84 meter square. Betul tak? Ulang balik. Okay, sama betul. Okay, CDA adalah sama dengan 0.84 meter square. So, equation anda yang tinggal adalah FD sama dengan CDA 1/2 rho V square. Okay, CDA ni nilai yang kita dah dapat. So, masukkan nilai-nilai yang anda dapat. 0.84 1/2 rho dia adalah sama dengan 1.225 dan velocity dia adalah sama dengan 16.67 square. Dapatlah nilai dia berapa. Begitu je. Siap dah soalan ni. Ada apa-apa soalan? Okay, boleh? Yang Okay. A tu apa tadi tu? A tu adalah area. Tak. Acting on man standing. So dia punya A apa? Untuk man in standing position, kalau anda lihat kepada situasi ni, dia akan ambil kepada average man. So average man, CD kali dengan A adalah sama dengan 0.84 meter square. Maksudnya A bagi manusia average times CD bagi manusia average adalah sama dengan 0.84 meter square. Kita cuba selesaikan soalan kedua jap. Soalan kedua ni dia ada area kan. So soalan kedua tadi V anda dah dapat, density anda dah dapat A. So A dia adalah sama dengan 1 times 0.5. So dia adalah nilai dia adalah 0.5 meter square. Yang kedua kita perlukan nilai CD. Kan? CD ni berapa nilai dia? Jadi kita pergi kepada posisi gambar yang lebih kurang cerita tentang keadaan tu. Saya rasa ni paling tepat lah kan. Okay, dia adalah rectangular plate dan kemudian udara ni pergi facing kepada dia. So equation dia adalah 1.1 plus 0.02, nanti saya tak file, sama dengan 1.1 plus 0.02 L over D plus D over L. L over D plus D over L. Ini masukkan nilai-nilai dia. 1.1 plus 0.02 dia punya L dia adalah 1.0 over 0.5 plus 0.5 over 1. Okay, dapatlah nilai dia berapa? Boleh sesiapa tolong kira kan? Ni 1 over 0 kan? 1.15. 1.15. Okay. Anda dah dapat nilai A, anda dah dapat nilai CD. So terus kira FD. FD adalah sama dengan first kali adalah CD 1.15 1 over 2 rho. Density dia adalah 1.225. V adalah equal to 16.67 square time dengan 0.5. Okay, dapatlah nilai dia berapa. Okay, nampak soalan ni? Untuk yang pertama, sebab diberi kepada anda adalah nilai CDA, jadi kita tak kisah tentang berapakah A untuk manusia tersebut. Tapi untuk situasi B, rectangular plate, sebab rumus CD tadi adalah CD sama dengan 1.1 plus 0.02 L over D plus D over L. Dalam CD ni dia tak ada komponen A, so anda kena kira setiap satu bersingan. A berapa, CD dia berapa. Dan dapatlah nilai dia berapa. Okay, so soalan exam jadual tak diberikan, tapi anda boleh buka sendiri nota anda, bukalah nota sendiri dan kemudian dapatlah nilai-nilai dia. Okey, kalau ada situasi, okay, contohnya ada kat sini ada gambar yang duplicate. Contohnya adalah tentang thin circular disc kan. Okay, thin circular disc nilai dia adalah 1.1. Tapi dalam situasi lain, circular disc normal to the flow, nilai CD dia adalah 20.4 over unit number. Okay, untuk situasi-situasi seperti ni, suka hati kepada anda. Anda boleh guna mana-mana. Janji anda tunjukkan jalan kerja anda. Okay, anda boleh guna 20.4 over LE ataupun nilai CD equal to 1.1 kalau dia adalah thin circular. Lain ada gambar yang duplicate tak? Saya rasa tak ada gambar yang duplicate yang lain.
Okey, yang lain semua tak ada. Rasanya tak ada. Kalau lah ada tapi saya tak perasan dan keluar dalam exam, macam tu juga. Anda just tunjukkan nilai equation CD yang anda gunakan. Okey, so soalan exam yang bagi saya super senang lah. Super susah nak salah. Okey, kita pergi pula kepada situasi kedua. Situasi kedua adalah parallel flow over the flat plates. Okey, contohnya kalau katakan ada flat plates dan kemudian ada flow. Okay, apa yang berlaku pada flow berkenaan? Pada satu condition, flow tu akan jadi pada dalam keadaan laminar, transition dan lastly dia akan pergi kepada turbulent flow. Okay? Jadi kat sini penting untuk anda tahu tentang Reynolds number bagi objek tersebut. Macam saya beritahu tadi, FD disebabkan oleh friction, sama je equation dia, 1/2 CF A O V square. Okay, dia punya 1/2 je lah dia letak ke depan kan. Tapi equation dia adalah totally sama je untuk ketiga-tiga subtopik. Sama ada dia adalah drag, dia adalah friction ataupun dia adalah lift kepada objek tersebut. Okey, untuk kira Reynolds number macam mana? Kalau biasa sebelum ni untuk pipeline kita gunakan rho Vj over mu kan. So untuk situasi ni nilai dia adalah rho Vx. X tu adalah panjang plate over mu. Okey, contohnya ada contoh tak di sini. Okey, and then lepas tu yang kedua nilai Cf adalah berbeza berdasarkan lamina ataupun dia adalah turbulent. Kalau dia adalah lamina, nilai dia Cf equal to 1.33 over Reynolds number power of 1/2. Tapi kalau katakanlah dia turbulent, Cf dia adalah sama dengan 0.0074 over Re power of 1/5. Nilai turbulent dan juga lamina juga berbeza untuk pipeline. Kalau pipeline nilai dia lebih kurang 4,000, kat sini nilai dia adalah 5 times 10 power of 5, lebih kurang 500,000. Dan kalau katakanlah dia lebih daripada million, dekat situ kita akan ambil dia sebagai turbulent. Okay, contoh soalan, engine oil at 40 degrees C over a 5 meter long flat plate with a free stream velocity of 2 meter per second. Determine the drag force acting on the top side of the plate per unit width. Okay, ada angin 2 meter per saat, panjang plate ni 5 meter. Jadi berapakah dia friction force dia? Okay, macam saya beritahu tadi, untuk friction kita perlu maklumat sama ada dia adalah laminar atau turbulent. So kita perlukan calculation berkenaan Reynolds number. Okay, bila kita kira Reynolds number, V diberi kat soalan 2 meter per saat, L dia adalah 5 meter dan kinematic viscosity untuk situasi ini adalah untuk udara ni diberi dalam soalan ni. Soalan ni akan nilai ni diberikan. Dia sebenarnya adalah properties udara je lah, sama dengan density, sama dengan yang lain-lain kan. Bila anda kira anda dapat nilai dia adalah 4.024 times 10 power 4. So kat sini dia adalah berada dalam keadaan laminar kan, sebab dia less than 500,000. Okay, masukkan friction coefficient untuk situation laminar 1.328. Okay, kalau dalam sebelah ni nilai dia 1.33 kan. Tiba-tiba kat sini tukar kepada 1.328. Sama je lah sebenarnya. Dia just ikut berapa anda bundakan. Okay, masukkan equation dia, anda dapatlah nilai coefficient of friction dia sama dengan 0.00662. Then, masukkan je dalam equation untuk FD, CF yang anda kira, A sebab dia adalah 5 meter panjang dan area dia tak beritahu, cuma dia minta kepada anda adalah per unit width kan. Jadi masuk bagi setiap 1 meter, 5 kali 1 meter. Rho density untuk minyak adalah 876. V dia adalah 2 meter per second dan over 2 macam biasa lah. Dapatlah nilai dia adalah 58 Newton. Okay, faham? So sama je situasi. Kalaulah soalan ni cerita tentang kereta api kan. So anda tahu kereta api, katakanlah kita ambil kereta api tu sebagai satu rectangular panjang kan. Okay, dia beri kepada anda nilai
untuk dapat kira berapa Reynolds number adalah V, laju kereta api tersebut, kali dengan L untuk panjang kereta api tersebut over kinematic viscosity. Okay, dapat je nilai ni, anda dapatlah Reynolds number dia. And then untuk dah pergi pada soalan bawah, kalau katakan anda nak kira berapakah nilai A, anda kena ambil tiga surface. Surface sebelah sini, surface sebelah atas dan juga surface sebelah sana. Kalau katakanlah dia kat bawah tu dianggap sebagai attached to the road lah kan. Jadi anda kena ambil tiga baru anda kena kira. So tahu situasi soalan dan anda boleh bayangkan dia macam mana, anda boleh dapatlah jawab soalan dia macam mana. Okey, satu kes khas adalah tentang flow over cylinder and sphere. Sebab sphere dengan cylinder ni dia adalah situasi di mana width dia dan juga length dia adalah sama. Okey, so untuk situasi ni, okey, ini adalah tentang berapakah nilai CD dia dan depend kepada sama ada dia adalah cylinder ataupun sphere, dan nilai ni adalah varies berdasarkan kepada Reynolds number. Okey, kalau katakan Reynolds number dia adalah sama dengan 10, ni adalah nilai dia. Kalau katakanlah 1000, katakanlah 10,000, 100,000 dan sebagainya, dia adalah berdasarkan kepada nilai Reynolds number, dan kemudian anda buat satu garisan kepada plan ni dan dapatkanlah berapa nilai CD dia. Okey, kita pergi pada satu contoh soalan. Okay, a 2.2 outer diameter pipe is to span across a river at 30 meter width wide. Okay, sungai besar, lepas tu ada 30 meter tu adalah ada pipe. While being completely immersed in water, the average flow velocity of water is 4 meter per second. Jadi air mengalir lebih kurang 4 meter per saat and water temperature is 15 degrees C. Determine the drag force exerted on the pipe by the water. Okay, macam diberitahu tadi, first kali adalah kita kena tahu dia adalah Reynolds number dia sebab anda nak menentukan berapa nilai CD kan. So just curious Reynolds number simply. Reynolds number sama dengan VD over nu. V ataupun rho VD over mu lah, tak kisah mana equation yang anda gunakan. So masukkan nilai-nilai berkenaan. Rho dia adalah sama dengan 1000, lebih kurang 1000 lah kat sini sebab dia ambil 15 darjah. Nilai dia adalah 999.1. Nilai V dia adalah 4, D dia adalah 0.022 over mu dia adalah nilai kinematic viscosity untuk air. So dapatlah nilai dia 7.73 times 10 power of 4. Okay, berapa? 7.73? 77,300 kan? Okay, power of 4, 7.73. Tengok pada jadual, 7.73, ni 10 power of 4, ni 10 power of 1, kat time 10 power of 5. So 7 lebih kurang dekat sini lah kan. 6 dengan 7 dekat tengah ni. Okay, buat satu garisan sehinggalah kena pada garisan untuk silinder. Dan lepas tu, pada garis persilangan, dapatkan satu garisan lagi sehinggalah dia pergi kepada garisan kepada CD. So anda dapat dalam situasi ni CD dia adalah sama dengan 1.0. Okay, CD equal to 1.0. Teruskan calculation macam tadi. FD sama dengan CD 1.0. A 30 times 0.02 sebab diameter dia 0.022 kan. Rho density untuk water, V adalah laju dia, square over 2. Dapatlah nilai dia 5,300 Newton. Okay, ada apa-apa soalan? Boleh faham Okay, drag and lift. Tadi tentang drag anda dah selesaikan, tentang drag disebabkan oleh friction, disebabkan oleh pressure. So lastly adalah drag and lift. Jadi bila kita dalam situation airfoil ni, kenapa lift force tadi boleh berlaku? Lift force berlaku disebabkan oleh dua situation. Yang pertama adalah disebabkan bentuk airfoil tadi. Okay, disebabkan bentuk airfoil di mana panjang laluan pada bahagian atas lebih tinggi daripada panjang laluan untuk bahagian bawah. So kat sini kita dapat bila length dia jauh, laju udara juga perlu lebih tinggi.
So bila laju udara lebih tinggi, pressure dia akan jadi lebih rendah daripada bahagian bawah. Okey, satu lift force pada dia. Yang kedua adalah tentang attack angle. Okey, kalau katakanlah dalam situasi airfoil di mana attack angle dia agak tinggi. So kat sini udara tadi sebagai respon apabila dia langkah kepada permukaan ni, dia akan membuatkan satu lift force kepada airfoil berkenaan. So ni adalah apa yang berlaku kepada kapal terbang untuk macam mana dia boleh terbang. Saya galakkan anda search how it work tentang flight control untuk anda faham just macam mana tentang situasi ni. Tak masuk exam pun, tapi saja je lah untuk anda faham macam mana airfoil ni berfungsi kan. Okey, jadi bila kita pergi lift, okey, ni adalah situasi dia. So kalau kata nak attack angle dia tinggi, juga attack angle dia rendah dan sebagainya. Okey, dalam keadaan biasa, pressure dia adalah jadi tinggi disebabkan oleh velocity dia yang tinggi. Untuk A, dalam situation ni kita akan ambil pada upper wing. Maksudnya berapakah dia dekat atas wing berkenaan. So kat situ kita ambil sebagai A. Kita bukan ambil daripada depan dia. Bukan ambil daripada depan tapi dia ambil daripada panjang kali dengan lebar sayap tu dengan time dengan panjang sayap. Okey, untuk mendapatkan beberapa nilai-nilai dia, okey, macam tadi dia beritahu situasi dia, lift force dia sama aja macam equation dua dia sebelum ni. Just A dia yang berbeza kan. A dia kita ambil adalah macam A friction force lah. Okay, the equation of lift. Okay, CL ni berbeza kepada attack angle dia. Apa yang penting kat sini? Kita pergi pada satu contoh soalan je lah. Contoh soalan ni pun saya tak keluarkan dia punya cara kira dia. So situasi dia adalah a computer simulate of air flowing on airplane wings as the figure flows. Air flow faster on the top of the wing so that there is a low pressure on the top of the wing than on the bottom. Suppose the air density is 1.2 kg per meter cube, move at 75 meter per second past the lower surface of a small plane wing at 85 meter per second past the upper surface. Okay. Disebabkan bentuk airfoil, terjadi perbezaan daripada laju udara pada bahagian atas dan juga bahagian bawah. 85 meter per second dan juga 75 meter per second. If the area on the wing is seen from the above is 10 meter square and the top to the bottom thickness of the wing is 7 centimeter, what is the overall upward force that in the lift that the air exert onto the wing? Okay, so untuk mendapatkan berapakah force dia, kita akan gunakan nilai perbezaan daripada force yang disebabkan oleh tekanan. Okay, simple calculation ya. Untuk keadaan ni biasanya walaupun sebenarnya Bernoulli equation tak boleh digunakan dalam keadaan bila dia ada di luar pipe, tapi Bernoulli equation dalam setengah keadaan dia akan ambil benda tu sebagai, dia akan anggap kat sini adalah macam dia adalah boundary. So bila dia boundary, bila udara mengalir udara yang sama kan. Okey, jadi kat sini ada kita boleh gunakan Bernoulli equation. So ni adalah anggapan-anggapan tambahan lah. Ya, soalan ni tak masuk dalam exam anda. Okey, just masukkan dalam Bernoulli equation. So dalam keadaan ni pressure yang pertama adalah disebabkan oleh velocity dan juga disebabkan oleh distance kan. Okey. Kita ambil dulu disebabkan oleh perbezaan laju. Berapakah perbezaan ketekanan dia? So bila dia masukkan 1/2 V square bottom over top, dapatlah nilai dia 9.6 times 10 power of 2 Pascal. And then disebabkan oleh ketinggian pula, dapatlah nilai dia adalah 0.82 Pascal. So just masukkan pressure top dan juga bottom, perbezaan dia adalah sama dengan 9.6 times 10 power of 2. Okay. Dan lepas tu L bottom of top, sorry, bila dia masuk semua dapatlah nilai dia. Okay, kat sini 9.6 times 10 power of 3. Oh sorry, kali dengan A. Okay, so A plane form adalah 10 meter per second, 10 ni. So dapatlah force dia adalah sama dengan 9.6 times 10 power of 3. So kat sini lah terdatangnya macam mana ada lift force disebabkan oleh perbezaan laju udara. Okey, itu je untuk pada hari ni. So, yang Y tu apa? Y top
Y bottom tu? Tinggi Y ni kalau sebelum ni kita guna Z. Z. Ah, So Y tu dia dikira dari mana ke mana? perbezaan di antara dua ni lah. Perbezaan daripada bahagian top dan juga bahagian bawah. So diberikan pada anda adalah nilai dia adalah 7 cm kan. Okey. Okay. So kita buat perbezaan Y ni adalah 7 cm. So secara automatik kalau katakan udara tu mengalir sama pun dia akan ada 0.82 Newton per meter square dia punya lift force dia. Okay, situasi yang kedua ni, situasi disebabkan oleh ketinggian udara kan. Situasi inilah yang digunakan untuk kalau katakan anda lihat pada apa, dia spoiler untuk kapal terbang dia adalah terbalik dengan spoiler untuk apa tu kereta Formula 1. Okay, kereta Formula 1 bila halaju dia tinggi, apa yang berlaku adalah lift force dia memang tetap ada disebabkan oleh perbezaan ketinggian. Jadi kalaulah dia tak buat F1 yang terbalik, apa yang berlaku adalah kereta Formula 1 tu boleh terterbang. Jadi dia terbalikkan benda tu untuk menjadikan kereta Formula 1 tu masih lagi berada di atas jalan. Spoiler tu akan tekan kereta tu ke bawah lah. Ya, dia opposite reaction daripada kapal terbang dan juga Formula 1. Okey, itu je untuk pada hari ini. Ada apa-apa soalan? Saya berhutang 2 slide dengan anda dan dua lecture dengan anda kan masa ketika hari Jumaat cuti. Saya rasa cara paling senang saya upload terus ke dalam Ulen rasanya. Sebab bila masuk YouTube length video tu tinggi dia asyik reject kan. Jadi tu yang menyebabkan lepas tu bila saya nak edit dulu video tu dia makan masa dan sehingga lepas tu saya tak ni lah. Okey, tak ada apa-apa Ya. Tak ada. Sorry, apa dia? Tak ada apa-apa Dot. Tak ada apa-apa Okay. Okay, thank you for your time. Thank you sir. Okay, sama. Okay, brother. Thank you. Share